Di Malaysia, kita selalunya dibesarkan dengan kisah-kisah lama yang diceritakan oleh nenek moyang kita. Oleh kerana negara ini mempunyai kepelbagaian kaum, maka hidup kita turut dihiasi dengan berbagai hikayat ataupun fiksi lama yang diterjemahkan oleh orang tua-tua dulu. Negara ini mempunyai 13 buah negeri dan dalam setiap negeri ada kisah mereka tersendiri, antaranya kisah seram. Antara kisah seram ataupun hantu yang masih menjadi bualan orang hingga kini ialah kisah hantu Janet, yang mana ianya berasal dari negeri Sarawak. Hantu Janet boleh dikatakan agak terkenal di sekitar tahun 60-an dan 70-an dahulu kerana ianya mengisarkan tentang roh seorang perempuan yang berkeliaran di sekitar Satok selepas dirinya dibunuh atas tujuan ritual. Sebenarnya tiada maklumat terperinci pasal identiti Janet atau siapa sebenarnya Janet. Akan tetapi, Janet merupakan seorang anak gadis yang berketurunan Tionghoa ataupun Malaysian Chinese. Anak gadis ini dikatakan telah bekerja sebagai seorang jururawat di Hospital Umum Sarawak dan nak dijadikan cerita pada suatu hari yang mana ketika itu tahun 1960-an, setelah Janet selesai menghabiskan shift malamnya di hospital itu, dia berjalan pulang ke rumahnya seorang diri dalam keadaan yang gelap gelita. Malangnya dalam perjalanan pulang, dia telah diculik oleh sekumpulan lelaki. Lelaki-lelaki yang menculik Janet itu kemudian membunuhnya dengan cara memenggal kepalanya. Tujuan mereka berbuat demikian ialah untuk memenuhi syarat ritual yang dikenali sebagai korban semah. Sejak dari hari penculikan itu, semakin hari semakin ramai anak gadis lain di kawasan sekitar turut hilang secara tiba-tiba. Ramai yang percaya anak gadis yang hilang ini telah dijadikan korban semah. Menurut kepercayaan orang dulu-dulu, korban semah adalah sejenis ritual yang akan dilakukan sekiranya terdapat projek pembinaan yang terbengkalai. Projek itu terbengkalai kerana difahamkan ada gangguan makhluk halus. Maka untuk menyelesaikan masalah ini, pemaju akan mencari seorang mangsa untuk dijadikan korban. Orang kata sebagai santapan kepada makhluk halus yang mengganggu projek itu. Demi menjayakan ritual ini, kepala mangsa korban akan dipenggal dan kepala tadi akan ditanam pada tapak atau tiang sesuatu binaan itu. Berbalik kepada cerita Janet, ramai yang mengatakan bahawa dia telah dijadikan korban semah untuk pembinaan jambatan Satok di Kuching. Dipercayai setelah dipenggal, kepala Janet telah ditanam di tiang konkrit jambatan itu. Hal ini dapat dibuktikan apabila ada penduduk yang memberitahu mereka pernah menemukan mayat tanpa kepala dipercayai milik Janet. Menurut sumber, ibu bapa Janet sangat sedih akan pemergian tragis anaknya itu dan membuat keputusan untuk memakaikan mayat anaknya itu dengan pakaian berwarna merah. Mengikut kepercayaan orang Cina, sekiranya seseorang dikebumikan dengan memakai pakaian serba merah, roh mereka akan bangkit kembali untuk membalas dendam. Jadi dalam kes ini, ada yang mendakwa kedua ibu bapa Janet mahu menuntut bela atas kematiannya. Tidak lama selepas mayat Janet tanpa kepala dikebumikan, penduduk di sekitar Kampung Kidai dan Bintango mendakwa mereka selalu terlihat kelibat seorang wanita berpakaian serba merah berjalan seorang diri pada waktu malam. Ada sumber yang mengatakan roh Janet akan menahan kereta di tepi jalan dan meminta ditumpangkan ke suatu tempat. Tetapi apabila tiba di tempat itu, Janet sudah tiada di belakang seat, meninggalkan pemandu itu sendirian. Selain itu, ada juga penduduk di sekitar area itu mengatakan yang seorang anak gadis berpakaian merah sering menaiki feri pada waktu malam untuk merentasi Sungai Sarawak. Apabila tamat perjalanan, anak gadis itu akan gaib secara tiba-tiba dan duit tambang yang telah dibayarnya akan bertukar menjadi duit palsu ataupun duit yang digunakan oleh kaum Cina untuk dibakar dalam upacara kematian. Sehingga sekarang, kisah hantu Janet masih menjadi buah mulut masyarakat yang tinggal di sekitar Kampung Kidai dan Bintango. Akan tetapi, kerana kekurangan saksi dan bukti yang jelas, tiada siapa pun dapat mengesahkan sejauh mana kebenaran cerita ini. Yang pasti, hanya Allah yang Maha mengetahui segalanya.